Mari kita beralih ke perkembangan muzik pada dinasti Tang. Pada dinasti Tang yang merangkumi kira-kira 618 sehingga 907 selepas Masihi. Ekonomi, politik dan budaya Cina telah berkembang pesat pada dinasti ini. Majoriti agama, utusan negara-negara asing dan lain-lain memberikan contribution yang bebas dalam perkembangan budaya Cina. Ia juga termasuk kepada perkembangan muzik, di mana para musisi memberikan tontonan hiburan, namun juga menyelipkan unsur-unsur muzik yang baik. Dengan itu, pada zaman dinasti Tang didirikanlah sebuah akademi muzik yang boleh mengasah bakat para musisi pada zaman dinasti Tang. Akademi muzik yang pertama ditubuhkan di dinasti Tang adalah Li Yuan, di mana tempat akademi itu adalah tempat perkembangan para musisi dan penari pada zaman itu. Pada masa ini, puisi-puisi karya penulis ternama banyak yang diubah menjadi sebuah lagu yang kemudian menjadi popular di masyarakat Cina pada masa kini. Pada karakteristik bentuk alat muzik guqin ini mempunyai bentuk ramping, di mana dia cembung ke atas. Panjang guqin biasanya sekitar 4 meter dan kepala, leher, bahu serta pinggang dan ekor yang menyatu sebagai sebuah keajaiban alat muzik itu sendiri. Permukaan papan yang melengkung mewakili syurga, sementara bahagian bawah yang di atas mewakili bumi. Secara tradisional, instrumen ini memiliki 5 senar yang terbuat daripada sutra yang melambangkan 5 unsur, iaitu logam, kayu, air, api dan bumi. Sedangkan dua senar tambahan pada dasarnya adalah berbentuk guqin yang lebih moden. Namun senar sekarang biasanya diperbuat daripada baja. Guqin juga mempunyai beberapa keunikan, di mana suara guqin sangat unik. Kebanyakan orang Tiongkok pada zaman Tiongkok mendengar musik guqin boleh membuat diri mereka merasa lebih tenang, dan musik guqin itu dapat dirasakan dengan lebih mendalam. Guqin juga boleh mengeluarkan suara yang bercirikan alam, dan dia juga dikenali sebagai the voice of swire, yaitu nada langit dan bumi. Pada zaman dinasti Tang, guqin juga mengandungi konotasi budaya yang kaya dan mendalam. Selama ribuan tahun telah menjadi objek sastrawan kuno. Guqin juga dimainkan dengan tenang, keadaan batin yang tenang, di mana fikiran menjadi satu. Alat muzik ini tidak kalah jika dibandingkan dengan alat muzik piano kerana kualiti muzik yang boleh menyesuaikan diri dengan alam. Ianya juga sangat menarik, sejajar dengan konsep kebudayaan tradisional Tiongkok, di mana guqin mengajarkan tentang intrinsik dan moral yang bersifat halus, mengandungi intipati spiritual tersembunyi daripada budaya Tionghoa dan mencerminkan kebajikan. Muzik guqin merupakan tonggak mendalam sejarah dan budaya seni pada zaman Tiongkok. Dengan itu, disebabkan perkembangan sastra, puisi, muzik dan kebudayaan pada zaman dinasti Tang semakin berkembang, lebih kepada kesusastraan kebudayaan Tiongkok. Alat muzik guqin digunakan dalam bidang sastra seperti mendeklamasikan sajak, puisi dan apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan sastra. Ini kerana alat muzik guqin itu mempunyai sifat instrumental dan sentimental yang boleh menghubungkan jiwa para sastrawan dengan alat muzik itu sendiri, bunyi alat muzik itu sendiri. Dengan itu, refleksi diri yang saya dapat pelajari dengan membuat pengenalpastian lebih dalam mengenai perkembangan muzik pada dinasti Tang adalah muzik itu adalah luas konsepnya, di mana ia bukannya hanya digunakan pada sudut hiburan, ia juga boleh digunakan dari segi spiritual diri, pembangunan diri, pembangunan bangsa dan budaya seperti mana yang berlaku pada dinasti Tang. Dan yang lebih penting, ianya juga dapat muzik dalam kebudayaan itu ianya juga dapat mengangkat martabat sesuatu kaum itu sendiri. Sekian daripada saya. Thank you. Bangsa Cina memiliki kekayaan budaya muzik yang telah wujud dan berkembang sejak zaman dahulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan alat muzik dikenali sebagai jiahu yang merupakan alat musik tertua di dunia dan diperbuat daripada tulang binatang kira-kira 7.000 tahun sebelum Masehi. Selain itu, terdapat juga bukti-bukti lain, contohnya penemuan sebuah koleksi loceng, drum, alat musik tiupan, dan alat musik dawai yang diperbuat daripada perangku pada makam bangsawan Yi dari Zheng pada abad ke-5 sebelum Masehi.
Masyarakat Cina mempercayai bahwa bunyi nada yang harmoni merupakan keselarasan alam semesta. Selama lebih dari 2000 tahun, masyarakat Cina dipengaruhi oleh pengajaran ahli falsafah Confucius yang dipercayai bahwa musik merupakan gambaran sosial, budaya masyarakat, dan kepercayaan yang meliputi cara berpikir, bertindak, dan mengatur. Oleh itu, musik merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang yang terpelajar untuk berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Di dalam semasa zaman dinasti Qin, ruan merupakan sejenis alat musik petikan Cina yang dicipta pada zaman dinasti Qin. Ruan terdiri daripada 3 bahagian, yaitu kepala, pemegang, dan badan. Kepalanya dihias dengan hiasan selingkiran tulang seperti naga. Terdapat 4 batang tolok penala, yaitu sebagai tuningnya dalam bahasa Inggris, di kedua-dua belah kepala bagi ruan. Badan ruan ialah sebuah kotak resonans yang berbentuk bulat. Cara memainkannya hampir sama dengan cara bermain pipa. Ruan selalu dimainkan dalam persembahan secara solo maupun berkumpulan. Apa yang saya dapat selepas meneroka mengenai sejarah perkembangan musik pada zaman tamadun Cina ialah saya dapat mengenali jenis-jenis alat musik yang digunakan terutamanya semasa zaman dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Qin, dan sebagainya. Selain itu juga, saya juga dapat mengambil nilai-nilai murni yang menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang baik, yang menjadi pegangan utama masyarakat Cina pada zaman tamadun Cina. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢你。Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Daniel binti Jalintius. Hari ini saya akan membincangkan tentang dinasti Han secara terperinci gitu. Bagi pengenalan dinasti Han, saya akan beri contoh. Ini gambar peta dinasti Han. Dan pengenalan dia, dinasti Han ni dinasti Han atau Han Chua adalah satu daripada 3 dinasti yang paling berpengaruh di sejarah China. Dinasti Han meletakkan dasar-dasar kebangsaan Cina, mewarisi penyatuan Cina dari dinasti sebelumnya, iaitu dinasti Qin. Dinasti Han sendiri didirikan oleh Liu Bang, iaitu seorang petani yang memerangi perang saudara dengan saingannya, iaitu Xiang Yu. Dinasti Han merupakan salah satu dinasti terkuat di Cina dan disebabkan pengaruh besar etnik majoriti di Cina sekarang ini menyebut mereka orang Han. Seterusnya, Empire Han meliputi Kansu, Asia Tengah, Manchuria, Korea Utara, Nanyue, dan Pulau Hainan. Saya akan beranjak kepada alat-alat muzik. Bukan dia alat-alat muzik yang ada pada dinasti Han yang setahu saya adalah Yuken. Ini adalah Yuken, sejenis alat bernali. Alat muzik ini popular dalam kalangan bangsa Han dan pelbagai etnik minoriti yang tinggal di bahagian barat daya Cina. Antaranya termasuklah etnik-etnik Yi, Miao, dan Dongbai. Yuken berasal daripada Raung, sejenis yang saya katakan sejenis alat muzik bernali. Alat muzik ini sering digunakan dalam majlis-majlis mengiringi opera etnik Bai, Qingyin, Florence Siquan. Yuken juga merupakan alat yang terpenting dalam majlis-majlis opera dan orkes opera Beijing dan majlis-majlis yang dijalankan oleh masyarakat Cina. Itu saja daripada saya tentang itu saja. Untuk kesimpulan dia, semua alatan muzik yang ada di tamadun Cina yang telah dicipta pada masa itu kekal sehingga kini, dan ia dijaga oleh masyarakat Cina dari generasi yang dahulu sehinggalah generasi yang kini. Dan masyarakat Cina zaman sekarang masih lagi menggunakan adat ini dan alatan ini sebagai acara-acara yang mereka jalankan.
dan mereka tidak akan membiarkan adat ini ditelan zaman. Dengan cara ini, generasi masyarakat Cina yang baru lagi akan dapat merasai cara bagaimana kehidupan tamadun Cina terdahulu dan melihat bagaimana tamadun Cina berkembang. Okay. Bagi refleksi untuk diri saya tentang tamadun Cina, refleksi dia ialah dengan mendalami ilmu tentang tamadun Cina ni, ia mengajar saya untuk lebih menghargai adat-adat terdahulu dan alatan muzik yang terdahulu yang telah mereka cipta untuk kita menggunakan pakai pada abad ini. Dan kita sebagai masyarakat yang berkaitan tentang sejarah ni, kita seharusnya kekalkan dan kembangkan lagi adat-adat kita, kekalkan dan kembangkan adat-adat kita agar dia tidak ditelan zaman. Itu saja daripada saya. Sekian.